Emas kita emas 916. Tapi bila kita nak masukkan ke Aranu, dinilaikan emas kita emas 850. Dia drop. Sekiranya ada yang memilih barang kemas 916 ataupun barang emas perhiasan ni kan, ada tak tips untuk beli emas perhiasan ini, Tuan Azim? Tahun 2013, saya bermula dengan simpan emas perhiasan. Saya bukan bermula dengan beli jongkong ataupun beli dengan public gold. Waktu tu, saya dah tahu tentang public gold tapi saya kurang berminat untuk beli emas public gold sebabnya waktu itu susah untuk gadai. Susah untuk kita masukkan ke Aranu. Sebabnya banyak Aranu yang belum menerima gold bar ataupun dinar waktu tu. Banyak skim-skim cepat kaya yang timbul, yang muncul, manipulate sistem yang ada. Jadi waktu itu saya memilih untuk membeli emas perhiasan terlebih dahulu. Bila saya buat kajian, emas perhiasan yang senang untuk saya jual balik sebab saya merupakan orang berniaga, jadi kita perlukan emas ini sebagai satu simpanan yang mana kemudiannya kita boleh jual ataupun kita boleh aranukan. Jadi emas pilihan saya waktu itu adalah emas yang beratnya bawah daripada 10 gram. Sebabnya kalau saya nak jual balik, saya beranggapan untuk orang beli emas, orang beli gelang emas, sekitar harga RM1,300 sangat mudah. Berbanding kalau saya beli yang 100 gram mungkin harganya RM13,000, nak jual balik mungkin agak susah. Dan yang keduanya, sebagai seorang berniaga, dan apabila waktu memerlukan, kita akan masukkan ke Aranu. Waktu itu, kalau kita ada gelang 100 gram, kita terpaksa masukkan 100 gram terus. Walaupun kita memerlukan RM2,000. 100 gram nilainya lebih kurang RM13,000 waktu tu. Kalau kita perlukan RM2,000, kita tetap boleh masukkan emas yang RM13,000, kita dapat pinjaman RM2,000 saja, tapi upah simpan dikenakan berdasarkan nilai emas RM13,000, bukannya RM2,000. Jadi kita rugilah. Jadi sebab itulah saya memilih untuk membeli barang-barang kemas yang kecil dulu. Tips untuk membeli barang kemas. Untuk membeli barang kemas, elakkan membeli barang kemas hollow ataupun kosong. Kita ada banyak jenis barang kemas. Antara barang kemas yang suka beli dulu ialah rantai tangan putera, putri, pasir. Itu adalah barang kemas padu yang desainnya sangat-sangat minimum. Kadang-kadang kita beli dengan tanpa upah. Berbanding sekarang ni kalau kita tengok banyak sangat dah kan gelang-gelang tangan ketum, KLCC, Panadol, banyak sangat dah yang mana kos upah dia agak tinggi. Itu menyebabkan kalau kita nak simpan untuk keuntungan jangka masa panjang, jadi dia akan mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan barang-barang kemas yang padu itu tadi. Dan kalau kita nak gadai pun, barang kemas yang hollow ni agak susah juga sebab kadang-kadang tak dapatkan ketulinan yang tepat. Contohnya, emas kita emas 916. Tapi bila kita nak masukkan ke Aranu, dinilaikan emas kita emas 850. Dia drop. Dan juga kalau kita nak beli barang kemas, elakkanlah barang emas yang ada batu. Contohnya ada belian, ada batu permata, sapphire, apa-apalah batu-batu, elakkan. Kerana bila kita nak masukkan ke Aranu, agak susah. Dan yang keduanya, bila kita nak jual balik, batu-batu itu sekadar perhiasan. Ada setengah kedai emas memang anggap dia tak ada nilai langsung. Dia cabut batu, dia timbang, itulah yang kita dapat. Jadi apabila kita nak memiliki emas, kita kena faham tentang emas itu sebenarnya. Tak semestinya orang kata beli barang kemas ni rugi, tak semestinya. Cuma lambat untung. Kalau kita beli barang kemas, mungkin ambil masa 3-4 tahun baru untung. Tapi kalau kita beli gold bar ataupun dinar, mungkin ambil masa 2-3 tahun kita dah ada untung. Jadi terserah pada kita lah. Kita nak matlamat kita macam saya cakap tadi, matlamat kita apa. Tapi kalau kita nak beli barang kemas sebagai simpanan jangka masa panjang, sebagai serampang dua mata, satu sebagai perhiasan dan juga satu lagi sebagai untuk bantuan kita meneruskan kehidupan, untuk kita jual ataupun kita pajak, carilah emas yang sesuai.